Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Nur Syafiza binti Musa, nombor matrik J46195. Okay, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf sekiranya suara saya kurang jelas kerana mengalami masalah kesihatan. Okay, saya akan membuat pembentangan yang bertajuk penggunaan jentera di dalam pengeluaran tanaman jagung manis. Bagi kursus TKP 3501 Mekanisasi Pertanian dan Pengairan. Okey, pengenalan. Asal jagung adalah sejenis tanaman biji ring yang berasal dari Amerika Tengah dan telah diperkenalkan di Malaysia sebagai jagung manis pada awal tahun 70-an. Okey, botani tanaman, nama saintifiknya ialah Z-maize dari keluarga Gramineae. Ia adalah sejenis tumbuhan monoecious yang membiak melalui pendebungaan kacuk. Ketiga, pengeluaran jagung di Malaysia, yang mana terdapat beberapa negeri utama pengeluar jagung, antaranya ialah Johor, Kelantan, Pahang dan juga Perak. Kultivar yang disyorkan adalah Thai Super Sweet, Madis Madu dan juga Improve Mas Madu. Seterusnya adalah objektif. Objektif pertama adalah pertanian moden dan pertanian pintar, menjadikan sektor pertanian terutamanya di kawasan penanaman ladang jagung manis lebih cekap dan berkesan serta efisien. Objektif kedua, penggunaan peralatan dan jentera yang sesuai adalah sangat penting dalam penanaman dan pengeluaran hasil jagung manis. Objektif terakhir adalah mengetahui faedah-faedah yang diperolehi daripada penggunaan mekanisasi di ladang. Seterusnya adalah metodologi. Yang pertama adalah penyediaan kawasan yang mana kita menggunakan bajak piring untuk kali pertama. Seterusnya menggunakan bajak putar dan juga kita akan ulang menggunakan bajak putar untuk kali kedua. Dan seterusnya adalah pengapuran yang mana kita menggunakan tangan untuk tujuan pengapuran yang berskala kecil. Manakala bagi skala penanaman yang besar, kita menggunakan traktor untuk tujuan pengapuran. Bagi penanaman yang berskala kecil, kita menggunakan cara manual ataupun kita menggunakan alat automatic seeder. Manakala skala besar, kita menggunakan pneumatic planter supaya proses penanaman lebih cepat dan mudah. Seterusnya adalah pembajaan yang mana skala kecil kita menggunakan tangan dengan cara menabur. Manakala skala besar kita menggunakan pneumatic planter bagi jenis baja butir dan boom sprayer bagi pembajaan baja foliar. Okey, pengurusan rumpai, penyakit dan juga perosak. Kita menggunakan skala kecil, penanaman berskala kecil kita menggunakan penyembur galas manual ataupun automatik. Manakala penanaman yang berskala besar kita menggunakan boom sprayer. Dan yang terakhir adalah mengutip hasil. Bagi mengutip hasil, penanaman berskala kecil masih menggunakan traktor bertrailer untuk mengutip hasil. Manakala penanaman yang berskala besar kini telah menggunakan combine harvester untuk mengutip hasil. Ini adalah carta alih penanaman jagung manis. Yang pertama dapat kita lihat di sini adalah aktiviti membajak menggunakan bajak piring. Seterusnya membajak menggunakan bajak putar dan melakukan pengapuran. Kemudian kita melakukan pembajakan menggunakan bajak putar untuk kali kedua. Dan seterusnya adalah penanaman menggunakan pneumatic planter. Kita dapat lihat aktiviti penanaman di sini dan menggunakan ini adalah penanaman pertumbuhan biji benih adalah lebih seragam. Seterusnya kita lakukan penyulaman sekiranya perlu dan penggemburan tanah
sekali dengan pengawalan rumpai. Kita menggunakan penggembur tanah sekali dengan pengawalan rumpai. Okey, ini adalah aktiviti membaja tanaman jagung menggunakan pneumatic planter. Kerana pneumatic planter dia ada sekali dengan tank fertilizer tank untuk tujuan pembajaan baja butiran. Okey, ini adalah pengawalan makhluk perosak, serangga dan juga penyakit dengan cara menggunakan jentera bomb sprayer. Dan seterusnya adalah mengharvest ataupun menuai hasil menggunakan combine harvester. Dan yang terakhir adalah pengumpulan hasil dan juga penggeredan buah jagung. Ini adalah gerak kerja penanaman yang mana 3 hari sebelum penanaman kita akan membuat bajak kali pertama. Seterusnya membaiki, membina parit, jalan dan meracun rumpai keliling petak sekiranya perlu. 10 hari sebelum tanam kita akan membuat pengapuran menggunakan baja JML, menggunakan kapur JML dengan kadar 1 hingga 3 tan per hektar. Kemudian 8 hari sebelum tanam kita akan membajak kali kedua. 2 hari sebelum tanam kita akan menabur baja organik dan baja sebatian. 1 hari sebelum tanam kita akan membajak putar untuk menghancurkan ataupun menghaluskan tekstur tanah. Seterusnya adalah menanam. Kemudian 1 hari selepas tanam kita akan menyembur racun rumpai percambah dan juga meracun rumpai sekeliling petak tanaman. 18 hari selepas tanam kita akan meracun rumpai menggunakan bomb sprayer. 20 hari selepas tanam membaja, 40 hari selepas tanam membaja lagi sekali untuk kali kedua, dan 50 hari selepas tanam meracun rumpai keliling petak tanaman. Okey, dan akhir sekali adalah 65 ke 84 hari selepas tanam, bergantung kepada variety ataupun jenis jagung manis yang kita tanam. Kita akan mengutip hasil, menggrade dan juga memasakkan hasil. Okey, sumber gerak kerja penanaman padi penanaman jagung manis ini saya perolehi daripada pakej teknologi jagung manis Jabatan Pertanian. Seterusnya adalah penyediaan kawasan yang mana bajak piring digunakan untuk kali pertama bagi mengatasi masalah rumpai dan rumput yang sangat tebal. Digembur dengan bajak putar kali pertama, selalunya dilakukan sekali dengan pengapuran yang digaul ke dalam tanah. Kemudian bajak putar untuk kali kedua bagi menghaluskan tekstur tanah. Ini adalah aktiviti membajak menggunakan bajak piring. Kita dapat lihat di sini. Bajak piring, implemen bajak piring yang digunakan untuk pembajakan. Okey, ini aktiviti menggemburkan tanah menggunakan rotavator iaitu bajak putar. Ini adalah bajak putar, implemen bajak putar dengan mata dan bilah-bilah pisau yang terdapat di bahagian bawah implemen ini. Okey, tujuan utama pembajakan ialah memusnahkan rumpai supaya proses percambahan biji benih itu tidak terganggu dan mudah. Seterusnya menggemburkan tanah bagi memudahkan proses penanaman. Menyenangkan kerja-kerja operasi ladang seperti membuat batas dan juga menanam. Dan yang terakhir, mengurangkan masalah serangan perosak dan penyakit. Apabila kita dapat memusnahkan rumpai, maka kita telah memusnahkan perumah-perumah kepada serangga, perosak dan juga penyakit. So, dapat mengurangkan masalah serangga perosak dan juga penyakit pada tanaman kita. Seterusnya adalah pengapuran, yang mana pengapuran perlu dilakukan 1 hingga 2 minggu sebelum penanaman, yang mana biasanya dilakukan semasa pembajakan supaya proses penggaulan antara tanah dan kapur dapat dilaksanakan. Selalunya di Malaysia kita menggunakan baja GML iaitu ground magnesium limestone dengan kadar 3 ke 5 tan per hektar.
yang disyorkan untuk kebanyakan tanah di Malaysia. Untuk penanaman, kepadatan penanaman yang disyorkan untuk pengeluaran jagung manis ialah 30,000 pokok sehektar yang dengan sejumlah 10 kg biji benih diperlukan untuk sehektar kawasan penanaman jagung. Okey. Penanaman menggunakan jentera adalah lebih seragam kerana kedalaman penanaman adalah sama. Okey. Ini kita menggunakan pneumatic planter bagi penanaman yang berskala besar yang mana kita dapat selaraskan kedalaman penanaman biji benih menggunakan jentera ni, jadi pertumbuhan biji benih tu akan lebih seragam. Ini kita menggunakan automatic seeder untuk penanaman di kawasan yang berskala kecil. Selain kita menggunakan kaedah manual, yang kaedah manual ni lebih tinggi kosnya kerana kita mengambil kira kos buruh yang tinggi dan kos masa kerana penanaman secara manual mengambil masa yang agak lama. Kalau kita tengok pada automatic seeder ni, dia dah ada lubang untuk biji benih jatuh dan juga roller belakang ni untuk menutup tanah selepas biji benih jatuh ke dalam lubang. Jika kita dibandingkan dengan cara manual, mereka perlu menugal lubang, kemudian memasukkan biji benih, satu lubang, satu ke dua biji benih, kemudian perlu menutup menggunakan tangan, mengambil masa yang agak lama. Okay, pembajaan, tanaman jagung memerlukan pembajaan yang mencukupi bagi mengeluarkan hasil yang bermutu tinggi. Kadar pembajaan perlu ditingkatkan sebanyak 20 hingga 30% sekiranya jagung ditanam di tanah berpasir. Okay. Bagi penggunaan baju organan, digalakkan di tanah berpasir dan kurang subur dengan kadar yang disukai adalah sebanyak 10 ke 20 tan per hektar. Okay. Bagi tanah yang sudah sedia subur, penggunaan baju organan tu tidak diperlukan sangatlah sebab dia dah subur kan. Jadi tak perlu kita mengeluarkan kos lagi untuk membaja bahan organan. Untuk pemberian baju organan boleh dijalankan semasa pembajakan akhir penyediaan kawasan. Okey, ini adalah aktiviti pembajaan yang menggunakan pneumatic planter untuk penanaman yang berskala besar, manakala ini adalah penggunaan boom sprayer yang digunakan untuk tujuan pembajaan bagi baja jenis folia. Kalau ini kita boleh gunakan baja jenis butiran. Perusahaan rumpai, penyakit dan juga perosak, kita menggunakan boom sprayer untuk pengawalan rumpai, penyakit dan juga perosak, dan juga menggunakan cara manual penyembur galas ataupun kita boleh juga menggunakan penyembur galas automatik ataupun bateri yang lebih mudah jika dibandingkan dengan cara manual mengepam menggunakan tangan. Okay, bagi mengutip hasil, ketuba-ketuba yang disyorkan biasanya setiap pokok hanya mengeluarkan satu tongkol sahaja kalau ditanam dengan kepadatan 30,000 ke 40,000 pokok per hektar. Sekiranya didapati peratusan pokok yang mengeluarkan 2 tongkol sepokok adalah tinggi, ini menunjukkan kepadatan pokok adalah terlalu rendah. Bagi pokok yang mengeluarkan 2 tongkol kedua iaitu tongkol yang di bawah biasanya kurang bermutu kerana tongkol kedua ini saiz dia agak kecil sedikit daripada tongkol pertama dan isinya agak kurang cantik berbanding dengan tongkol pertama. Dengan jagaan yang baik, hasil tongkol yang besar iaitu melebihi 30 gram per tongkol dan berkualiti boleh mencapai 25,000 tongkol sehektar. Kalau dicampur dengan tongkol yang bersaiz sederhana, jumlah tongkol yang boleh dipasarkan dianggarkan pada 30,000 tongkol sehektar. Ini adalah jentera yang digunakan untuk mengharvest menuai hasil jagung iaitu combine harvester. Dan ini adalah penggunaan traktor 4 roda bertrailer yang masih digunakan cara ini
di ladang-ladang yang berskala kecil untuk tujuan mengutip hasil. Okey, secara kesimpulannya, pertanian moden dan pertanian pintar ini dapat menjadikan sektor pertanian lebih cekap dan berkesan termasuk dalam pengeluaran jagung manis. Yang kedua, penanaman jagung manis menguntungkan dan penggunaan mekanisasi ladang perlu bagi meningkatkan kecekapan, pengeluaran dan mengurangkan kos. Dan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui faedah-faedah yang diperoleh daripada penggunaan mekanisasi di ladang. Antara faedah-faedahnya adalah menjimatkan masa, menjimatkan tenaga buruh, memudahkan kerja dan menghasilkan kerja dengan lebih berkesan. Okay, ini adalah sumber-sumber rujukan saya untuk tujuan assignment PBL ini yang saya ambil daripada internet. Okay. Yang akhir sekali saya ingin mengucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah bagi kursus TKP 3501 iaitu Dr. Ahmad Suhaizi bin Maksu yang banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya dan juga rakan-rakan PJJ yang lain sepanjang satu semester ini. Selain itu juga penghargaan buat rakan-rakan sekelas yang memberikan kerjasama yang baik sepanjang kelas amali dijalankan. Okey, terima kasih.